Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum cikgu mulakan kita punya kelas hari ini, okey, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey, sekarang ni saya nak setiap orang respon. Okey, yang pertama suara. Okey, kalau suara okey, kamu tulis okey satu. Lepas tu kalau nampak gambar slide tu dengan jelas, kamu tulis okey dua. Jadi mana dia ada dalam type dalam kamu punya chat tu kamu akan tulis okey satu, okey dua. Okey, kalau katakan cikgu tahu okey satu je atau okey dua saja, mana cikgu tahu yang satu lagi tu ada masalah. Okey, boleh boleh respon dulu dekat chat tu dulu. Cikgu nak tengok slide dan juga suara cikgu. Boleh respon? Okey. Aiman tak ada masalah. Okey, Syazana pun okey. Okey. Okey lah, rata-rata okey tak ada masalah. Mungkin hari ni line tak ada gangguan lah sebab mungkin cuti kan. Okey. Okey, hari ni kita masuk standard kandungan, okey 9.2, okey iaitu sistem penentu sejagat. Okey, kalau dalam istilah kita punya handphone tu atau aplikasi kita panggil dia GPS lah. Okey, GPS ni okey dia punya maksud dia dalam bahasa Inggeris ialah Global Positioning System. Okey, GPS. Okey, standard pembelajaran. Okey, jadi kita hanya ada dua sahaja. Okey, 9.2.1 okey menjelaskan tentang sistem penentu sejagat. Okey, atau yang kita kenali sebagai GPS atau Global Positioning System. Okey, kemudian kita akan tengok 9.2.2 mengaplikasikan sistem koordinat GPS untuk tujuan navigasi. Okey, navigasi ni lebih istilah dia yang dengan lebih mudah dia ialah tunjuk arah lah. Kat mana kita nak pergi. Okey. Okey, setakat ni okey kan? Standard pembelajaran. Okey, cikgu rasa tak ada masalah sangat. Okey, jadi kamu punya penguasaan mesti ada dua ni. Okey, jadi kalau kita tengok dalam sistem GPS tu, dia mesti ada stesen bumi, okey, dia ada satellite dan dia ada penerima. Okey, kadang-kadang kalau kita tengok kat sini, okey, ini adalah yang ideal lah. Yang ideal ni, tiga segi ni adalah ideal. Tapi kadang-kadang kalau macam contoh kita berada di luar bandar, dia akan tak dapat direct. Dia tak akan dapat direct macam ni. Okey, dia mungkin akan pergi stesen bumi, dia akan pergi kepada satellite, lepas tu dia ada relay system. Okey, kat sinilah sistem tu. Okey, macam contoh katakan daripada sini, okey katakan kita nak pergi rumah Yazir, contoh. Okey, jadi maknanya dia ada satu tiang-tiang telefon, tiang-tiang yang tinggi tu, tu dipanggil relay station. Jadi relay ni akan bawa tu sampailah ke penerima. Okey, faham tu? Setakat ni boleh ikut tak? Okey, stesen bumi ke satellite tak ada masalah, cuma daripada satellite ke penerima ni dekat sini kemungkinan dia akan ada relay station. Macam contoh dekat sekolah kita, satu ada yang kat tepi sekolah kita tu. Okey, ada satu pencawang kecil, tu kita panggil relay station lah. Jadi dia akan penerima, dia akan lantun sampailah ke penerima. Okey, setakat ni boleh faham konsep asas ni? Okey, cikgu kalau tak ada satellite phone tak boleh berfungsi. Okey, satellite ni ada. Dia macam ni. Satellite berfungsi apabila dia berada dalam satu garisan tu paling kurang mesti ada 3 satellite. Dia tak boleh ada satu. Kalau satu, dia punya fungsi tak menyeluruh lah. Memang kadang-kadang kita takkan dapat line. Okey, faham ni? Okey, dia ada 3 satellite je baru kita punya sistem tu boleh berfungsi dengan baik. Okey, nanti Yusri kita akan lebih mendalam lagi lah benda ni. Okey?
Okey, jadi ingat je dalam apa satellite ni mesti ada 3. Dekat atas tu mesti ada 3. Okey? Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Boleh faham? Okey, ada apa-apa nak tanya? Asas je dulu. Cikgu bagi asas je dulu. Stesen bumi, satelit, penerima. Lepas tu cikgu cakap kalau macam kita yang berada di luar bandar, okey, dia akan ada stesen relay. Relay lah. Maknanya sebelum kat kita tu mungkin nak sampai kat rumah kita, macam contoh nak sampai kat Kepis, nak sampai dekat Dangi, mungkin dia tak direct sampai. Dia mungkin ada 3-4 stesen kecil tu akan baru sampai dekat kita. Jadi bila cikgu cakap stesen tu, jangan kamu imajinasikan tu macam satu benda yang besar. Dia kadang-kadang piring-piring cepek kecil saja tu yang macam Astro tu. Okay, tapi dia besar sikit lah daripada Astro. Okay, faham tu? Okay, barulah sampai ke penerima. Dan satu lagi kalau kita kena ingat atas ni, satellite ni mesti paling kurang mesti ada 3. Dekat atas paksi yang sama. Okay, ingat lagi tak kita punya orbit-orbit tu? Siapa ingat orbit? Bagi cikgu satu nama orbit. Boleh bagi cikgu satu nama orbit? Kan kita ada apa? Bermula dengan apa tu? LEO, MEO, HEO, GSO, kan? Betul tak betul? Jadi satellite tu dia akan letak dekat orbit-orbit tu lah. Jadi tolong ingat tu. Jangan lupa tu. Terutama yang siapa yang tak masuk kelas itu. Okay? Jadi cikgu boleh... Okay, kalau orbit tinggi bumi, HEO tu dia bergantung lah. Kalau tinggi tu mungkin liputan dia lebih meluas lagi lah. Okay. Okay. Jadi tapi kita kena tengok jenis jugalah. Mungkin kalau kita pakai HEO tu, mungkin dia cost dia agak lebih tinggi lagi lah. Okay. Dia biasanya kalau kita tengok macam Malaysia ni, kita hanya ada beberapa satellite saja. Tak sebanyak negara-negara besar. Kalau negara-negara besar ni beratus, dah kadang-kadang dia orang kata beribu-ribu atas ke atas tu. Okay. Okay, jelas? Okay, ada apa-apa nak tanya? Okay, satellite boleh letak kat mana-mana. Okay, dia tak semestinya HEO. Okay. Okay, sistem penentu sejagat atau GPS. Okay, apa yang dimasukkan dengan sistem penentu sejagat, GPS? Okay, suatu sistem navigasi yang terdiri daripada satu rangkaian satelit yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada pengguna dalam semua keadaan cuaca. Okey, itu kalau kita tengoklah penggunaan GPS ni, saya rasa kalau pelajar-pelajar dulu zaman-zaman cikgu ajar tahun 2004-2005 tu, GPS ni biasanya diasingkan daripada handphone. Okey, maknanya kita kena beli satu lagi alat tu dipanggil GPS, satu saja. Tapi kalau kita tengok zaman sekarang semua dah ada di dalam telefon. Okey, siapa setakat ni tak pernah langsung tahu pasal GPS ni? Kalau cikgu tanya Waze tu GPS tak? Waze tu GPS tak? Waze. Okey, GPS Waze tu sistem. Tapi dia menggunakan GPS. Okey. Okey, ni Waze. Okey, lagi apa tu? Kita ada Google Map kan? Google Map. Semua tu juga menggunakan GPS. Okey, boleh ni? Faham setakat ni? Okey, GPS tu satu sistem yang menunjukkan navigasi. Tunjuk arah. Okey, jadi ni antara contoh siapa yang pernah gunakan GPS. Okey, kalau kamu tengok, sama tak ni? Sama tak kalau siapa yang pernah gunakan Waze atau Google Map atau perisian-perisian yang lain? Sama tak macam ni? Sama. Jadi dia akan
ada tunjuk arah dan sebagainya. Okey, itu yang dikatakan navigasi. Okey. Okey, jadi gambar ni menunjukkan navigasi yang akan dibuat oleh GPS tu lah. Okey, kalau kita tengok, okey, dalam konsep GPS ni, dia ada 3 segmen yang utama. Okey, yang pertama sekali yang daripada bawah ni, okey, yang ni kita panggil dia segmen kawalan. Okey, yang bawah ni ialah segmen kawalan. Okey, kemudian kalau yang berada di angkasa ni, kita panggil dia segmen angkasa. Okey, kalau sampai dekat kita, kita panggil dia segmen pengguna. Okey, jadi itu yang cikgu cakap tadi. Kadang-kadang kalau kita kena tengok, kadang-kadang nak sampai ke segmen pengguna ni, dia ada antena atau relay station yang lain, barulah sampai ke segmen pengguna. Okey, jadi ingat ada 3, kawalan, angkasa, pengguna. Okey, stand for, kalau siapa lupa tulis je KAP. Okey, KAP. Kawalan, angkasa dan pengguna. Okey, jadi kita panggilnya semua tu adalah dalam bentuk segmen. Okey, setakat ni boleh ikut? Faham? Boleh Faham tak? Faham, cikgu. Boleh respon kat chat? Okey, untuk recording ni cikgu bagi yang baru nak masuk ni, sebenarnya bila cikgu record cikgu tak dengar suara kamu. Tapi bila cikgu dah ending record tu, cikgu boleh dengar lah suara kamu. Jadi cikgu nak minta senang je kamu respon je dalam chat. Cikgu tahu siapa yang respon, siapa yang tak respon. Okey, boleh Okey, setakat segmen ni okey? Okey, cikgu tengok ramai yang dah tulis faham lah ni. Okey, kita pergi kepada yang pertama, segmen kawalan. Okey, kalau kita tengok segmen kawalan ni, yang pertama, okey, dia terdiri daripada stesen kawalan utama. Okey, kemudian ada juga stesen kawalan utama alternatif. Okey, kemudian dia ada antena arahan kawalan dan seterusnya stesen pengawasan. Jadi kawalan ni ada 4. Okey, jadi 4 tu tak sebenarnya 4, dia kadang-kadang 3. Dia ada kawalan utama, antena arah kawalan dan stesen pengawasan atau stesen kawalan utama alternatif, okey, antena atau stesen pengawasan. Jadi konsep dia mesti ada paling kurang dia 3. Okey. Okey, setakat ni okey, boleh faham? Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, dia punya fungsi dia, isyarat yang diterima oleh stesen pengawasan dari satelit GPS disemak dan ditambah baik lalu dihantar kembali ke satelit GPS dari antena di bumi. Okey, kemudian kalau kita tengok yang seterusnya, maklumat yang dihantar dari antena ke bumi, bukan bumi ke bumi, satelit, okey, GPS termasuklah posisi satelit GPS, okey, faktor penambahbaikan waktu pada jam satelit GPS dan data atmosfera dan almanak. Okey, almanak ni saya nak kamu cari sendiri dalam dictionary lah apa yang dimasukkan dengan almanak ni. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya kat sini? Okey, jadi stesen kawalan ni adalah yang utama. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, stesen kawalan utama ni, okey, kalau kita tengok, okey, dia akan hantar banyak maklumat ke segmen angkasa ni. Okey, lepas tu barulah dia akan turun kepada pengguna. Okey, jadi kadang-kadang dia boleh juga, kalau katakan ada jenis-jenis satelit tu, dia boleh collect data, okey, ambil data-data di persekitaran ni, kemudian dia boleh hantar balik ke segmen pengguna. Segmen pengguna kadang-kadang ada juga berada di stesen kawalan. Okey, itu antara contoh lah. Okey, jadi yang pengguna ni yang kita fokuskan ni lebih kepada yang bergerak. Okey, yang bergerak ke tempat yang lain. Okey, boleh ni? Okey, ada apa-apa nak tanya segmen kawalan? Okey, jadi kalau kita tengok control segmen, kalau kita tengoklah, dia boleh hantar dan boleh ambil balik. Okey, jelas tak ni?
Okey, jadi hantar maklumat tu boleh hantar dan dapat balik maklumat. Tapi kalau pengguna dia hanya hantar saja maklumat. Okey, jelas? Okey, jadi mana kalau segmen pengguna ni biasanya dia akan dapat terima sahaja. Terima saja maklumat. Macam contoh katakan cikgu nak cari tempat, jadi dia akan terima itu saja tempat. Tapi kalau segmen kawalan ni, dia boleh tengok maklumat, okey, dan sebagainya. Macam-macam maklumat lah yang dia boleh diperolehi daripada segmen angkasa tu. Okey, setakat ni okey, nampak tak pergerakan dia? Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya? Okey, jelas? Okey, Aiman saja, yang lain ni? Okey, jadi cikgu harap kamu jelas Jadi kalau katakan, kalau orang putih kata, kalau control segmen dia to and, okey, mana dia boleh upward dengan downward. Okey, di mana dia boleh hantar dan dia boleh terima. Tapi kalau pengguna ni dia hantar saja, dia terima saja. Okey. Okey, kita tengok segmen kawalan yang seterusnya. Okey, bukan segmen kawalan tu, ni segmen angkasa segmen angkasa. Okey, yang berada di angkasa tu. Okey, GPS terdiri daripada suatu rangkaian satelit. Okey, satelit GPS mengorbit mengelilingi bumi dalam orbit MEO. Jadi kebanyakannya paling kurang dia mesti letak dekat MEO pada ketinggian orbit lebih kurang 20,200 kilometer. Jadi orbit satelit GPS lazimnya dikenali sebagai orbit separuh segerak. Jadi cikgu nak kamu tengok balik terma apa yang dikatakan sebagai orbit separuh segerak. Dia apa? GSO ke dan sebagainya lah yang kita belajar pada minggu lepas. Okey. Atau semi-synchronized Earth orbit dengan tempoh orbit lebih kurang 12 jam, iaitu orbit 2 kali mengelilingi bumi dalam sehari. Okey, jadi ini adalah antara contoh. Okey, meletakkan orbit, meletakkan GPS tersebut, segmen angkasa tu. Okey. Okey, dalam GPS kurang-kurangnya 4 satelit GPS dapat dilihat pada sudut 150 atau lebih daripada paksi. Okey, dari paksi ufuk pada setiap masa dari semua lokasi di bumi. Okey, jadi bukan lagi 3. Jadi ini sebenarnya 4. Okey, maklumat yang dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS dan masa isyarat dihantar. Okey, itu adalah segmen angkasa. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, ini adalah kita punya satelit yang kita letak ni. Okey, jadi dia akan bergerak. Okey, pusingan tu mungkin ada yang 12 jam. Okey, 12 jam. Okey, lepas tu dia akan pusing sekali lagi. Jadi ada 2 kali lah. 2 kali pusingan. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Orbit dekat satelit GPS. Okey, jadi tolong yang bentuk-bentuk satelit orbit ni, tolong belajar pada kelas, tolong tengok balik apa yang cikgu dah ajar pada kelas minggu lepas. Okey, baru kita faham. Okey, kalau nak data ke angkasa lepas, kita akan gunakan kebanyakannya ialah HEO. Yang paling tinggi sekali. Kita nak tengok data-data angkasa lepas. Okey, ada taik bintang ke, okey, lepas tu ada pergerakan UFO ke dan sebagainya. Tu biasanya kita akan letak dekat HEO lah. Okey, yang paling tinggi sekali. Okey, itu adalah kedudukan segmen angkasa. Okey, ini adalah contoh-contoh segmen angkasa tu. Okey, nampak ni segmen kita hantar maklumat ke atas ni. Okey, ingat kita punya segmen kawalan ni pun kadang-kadang dia boleh terima kan. Cikgu cakap tadi dia boleh hantar dan dia boleh terima. Jadi dia dapatlah maklumat apa yang berlaku dekat kereta ni. Okey, dan sebagainya. Okey, itu adalah segmen kawalan. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, kalau silibus yang lama dulu 3, tapi yang sekarang dia kata 4. Okey, ada 4 satelit Yusri
Tolong betulkan cikgu cakap. Okey, tadi cikgu cakap 3, sebenarnya dia yang terbaik dia adalah 4. Kita ikut sukatan yang baru. Okey, sukatan yang baru ada 4, baru kita punya segmen pengguna ni akan berfungsi dengan baik. Okey, kita pergi pada segmen pengguna. Okey, kalau kita tengok segmen pengguna, pengguna GPS merupakan sesiapa sahaja yang menggunakan alat penerima GPS, okey, seperti telefon pintar. Okey, dia tak semestinya telefon pintar saja, dia ada alat-alat yang lain juga. Okey, yang boleh menerima GPS. Okey, lokasi pada sesuatu tempat boleh ditulis dalam 2 format penulisan, okey, seperti DMS. Okey, DMS ni maksud dia ialah darjah, minit dan saat, atau kadang-kadang dia boleh tulis sebagai D besar atau darjah desimal. Okey, itu adalah segmen pengguna. Okey, ni contoh. Kalau kita tengok kat sini, inilah nombor-nombor yang kita akan dapat lah. Okey, apa tadi? Apa dia tadi dia punya? Simbol dia tadi. Dia ada DSM dan juga DD kan? Okey. Apa maksud DSM tadi? Boleh respon balik pada cikgu? Apa maksud DSM? Dalam matematik dah belajar belum ni? Longitude, latitude, ni semua ni dah belajar belum? Dalam mat dah belajar kan? Kau tak silap cikgu. Okey. Okey, apa maksud DSM tadi? Boleh respon kat cikgu. DSM dengan DD. Ni kita punya DSM lah. Okey, atau DD. Okey. Okey, kalau kadang-kadang kalau kita tengok ada darjah minit. Minit dan sebagainya ni kat bahagian belakang ni. Ni minit. Okey. Okey, faham ni DSM dengan DD? Faham atau tidak? Okey, kita tengok kat sini yang seterusnya. Okey, katakan cikgu ada contoh Georgetown, Pulau Pinang. Okey, jadi maknanya kalau kita tengok kat sini, okey, kalau koordinat format DMS, okey, D tadi apa? Kalau DSM ni apa maksud dia tadi? Darjah, minit, saat. Dapat ni? Darjah, minit ni macam ada calit kat atas ni. Okey, lepas tu ada saat. Okey, setakat ni okey? DSM. Okey, sekali lagi kita tengok yang sini. Okey, 100 darjah. Okey, 18 minit. Okey, lepas tu 32 saat. Okey, ini adalah pada longitude dan ini adalah pada latitude. Okey, setakat ni okey, dapat beza tu. Okey, kalau katakan digunakan kaedah format DD. Okey, DD tadi apa? Boleh respon kat cikgu? Okey, apa maksud DD? Okey, apa maksud DD? D besar. Boleh type dekat chat. Okey, darjah desimal. Okey, darjah desimal. Okey, kalau bentuk macam ni, dia 5.440278. Ini kita panggil dia darjah desimal. Okey, jadi kalau kita tengok yang sini, nilai ni kebanyakan adalah positif, mewakili latitude pada hemisfera utara. Okey, kalau kita tengok pula sini, nilai positif mewakili longitude ke timur garisan Greenwich. Okey, ini adalah garisan-garisan yang kamu belajar dalam geografi sebenarnya. Okey, ini adalah Copacabana, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ni ibu negara mana ni? Boleh siapa yang respon? Negara yang antara pasukan yang kuat bola sepak dalam dunia.
sebelum Olimpik Tokyo dulu, dekat Rio. Okay, apa maksud Rio de Janeiro ni? Ibu negara mana tu? Tahu ke tak tahu? Siapa tahu? Bagus. Brazil, Yazir. Betul. Okay, ni adalah negara Brazil. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, okay, DMS, dia ada darjah, dia ada minit, dia ada saat. Saat tu dia ada macam tanda tu sebanyak 2 kali lah. Okay, tapi kalau kita tengok format DD, dia ada dalam bentuk negatif. Negatif 22.970722. Okay, ni adalah kita punya darjah desimal lah. Okay, sama juga dekat yang satu lagi ni, pada longitude. Okay, ni jangan risaulah, nanti kamu tahu je. Yang penting kamu faham, kalau bentuk 5.4402 tu, itu adalah DD. Kalau ada 56 darjah, 26 saat, 25 minit, 20 minit dan saat, okay, itu semuanya adalah format DMS. Okay. Okay, yang penting kamu tahu je. Okay, kita tengok kegunaan GPS. Okay, yang pertama, okay, ketenteraan. Okay, GPS ni boleh digunakan dalam ketenteraan. Okay, GPS membolehkan peluru berpandu menepati sasaran dan juga memperbaiki pemerintahan dalam pengawalan tentera melalui kesedaran lokasi yang bertambah. Okey, jadi kalau kita tengok ni biasanya tempat kat mana ni? Tempat orang yang merancang peperangan tu lah. Serangan dan sebagainya. Sebab apa? Dia boleh nampak pergerakan musuh, pergerakan musuh atau pergerakan dia punya pasukan dia sendiri arah mana. Tak payah lagi nak menjerit-jerit. Kalau ada GPS, dia dah tahu dah kedudukan mana yang perlu digerakkan tentera tersebut. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, penerima GPS awam mempunyai had secepat mana maklumat mengenai kelajuan dan altitude sesuatu koordinat dikemas kini bagi mengelakkan pihak lain menggunakannya untuk tujuan penyasaran peluru berpandu. Okey, jadi ni antara yang kita takutlah kalau kegunaan GPS ni untuk memusnahkan negara orang lain. Okey, itu adalah dalam kegunaan ketenteraan. Okey, jadi kat sini nampak ni, kalau dia ada GPS, dia boleh tahu kedudukan dia sebiji macam kamu main apa tu? Boleh respon sikit kat cikgu tak? Sekarang budak-budak suka main apa sebenarnya? Game apa tu? Boleh respon kan cikgu? Game apa yang tunjukkan ni? Ni game kalau kita tengok ada orang PUBG, betul. Okey, lagi apa? Lagi apa lagi contoh dia? Okey, banyak banyak yang kalau kita tengok semuanya tu adalah konsep dia GPS. Okey, macam contoh apa lagi kalau kita tengok tu yang famous dalam TV3 tu, dalam TV Astro tu. Sampai ada e-sport kan. Apa tu? Mobile Legend kan. Mobile Legend pun pergerakan kan, betul? Nak pergi mana, nak pergi sini. Tu semuanya adalah kedudukan. Tapi cuma Mobile Legend tu dah siap-siap pengaturcaraan sahaja. Tapi kalau macam saya rasa pun PUBG pun sama. Dia dah ada siap-siap. Okey, tapi kalau dalam ketenteraan, itu sebabnya kalau kita tengok negara-negara besar yang mempunyai teknologi-teknologi yang baik, okay, GPS ni banyak membantu mengurangkan kecederaan daripada pihak dia lah. Itu adalah kegunaan GPS dalam bidang ketenteraan. Okey, kita tengok pandu arah. Okey, kegunaan yang kedua, GPS digunakan di seluruh dunia sebagai pembantu pandu arah dalam kereta, yang ni semua orang dah tahu. Okey, pesawat dan juga kapal. Jadi kapal terbang tu yang penting dia naik dulu sampai ke laluan dia tu, baru dia akan, sistem tu akan uruskan lagi pergerakan dia tu. Terus je sampai ke negara mana dia nak pergi. Okey, kemudian sistem ni juga boleh digunakan dalam sistem penuai, trak lombong dan juga lain-lain. Okey, kalau kita tengok apa sekarang teknologi contoh dia yang menggunakan pandu arah sekarang ni, yang sangat famous sekarang ni. Kat sekolah kita pun Ustaz Syukri dah
perkenalkan tu. Okay, mulai tahun lepas kepada kawan-kawan kita yang daripada PPKI tu. Apa dia tu? Teknologi apa tu? Siapa boleh respon? Drone. Jadi drone tu adalah salah satu konsep yang menggunakan GPS. Arah gerakan mana, ke arah mana. Tapi biasanya kalau yang jenis yang kita gunakan kat sekolah tu, kualiti dia tak berapa baik lah. Kadang-kadang kalau kita tengok drone yang betul ni, sampai siapa yang pernah tengok ada satu game cikgu rasa semua yang pelik-pelik ni biasanya ada satu ni adalah daripada Red Bull lah. Red Bull dia ada suka buat satu tournament yang dipanggil tournament drone. Pernah tengok tak dalam YouTube? Pernah tengok tak ada tournament tu? Dia gunakan perlumbaan drone. Itu cikgu rasa tak tahulah drone tu berapa harga dia tu. Jadi maknanya kalau kita tengok dia bukannya perlahan dalam macam kita tengok macam bawa kapal terbang jet pejuang. Itu antara contoh itu dia tak ada pemanduan, tak ada yang jadi dia hanya akan pakai drone. Jadi kita satu hari nanti kita boleh tengok lah. Kalau peperangan pun mungkin dah tak pakai lagi dah tentera. Yang perang dia adalah antara drone dengan drone sahaja. Itu nampak sistem GPS ni sangat penting. Kemudian kalau kita tengok yang seterusnya, penerima GPS tangan boleh digunakan oleh pendaki gunung dan pengembara. Itu sebabnya kalau kita tengok orang yang menggunakan GPS di dalam hutan dan sebagainya, dia suka mencari di tempat-tempat yang tinggi supaya komunikasi tu akan jadi lebih berkesan. Kemudian penerima GPS murah seringkali diberkaskan kepada PDA, komputer, kereta ataupun sistem pengesan kenderaan. Jadi ini adalah kalau kita tengok tu kita punya agak dipanggil ni, tahap kita ni ialah GPS yang murah lah. Jadi dia akan ada dekat PDA, ada sendiri dekat sistem pengesan kenderaan. Jadi kalau sistem pengesan kenderaan ni dia ada dua lah, satu pada telefon. Kadang-kadang ada dalam kereta tu dia ada built-in. Built-in, saya rasa kalau tak silap cikgu pernah tengok kereta Beza. Beza dia ada GPS dekat monitor TV dia, betul? Beza kan? Tapi cikgu rasa ada kereta-kereta lain pun ada lah. Cikgu biasa tengok masuk dalam kereta-kereta murah je. Kan? Beza kan? Pernah tengok tak? Siapa pernah tengok Beza tu? Dekat dalam tu dia ada GPS dia sendiri. Jadi itu antara contoh kegunaan untuk pandu arah. Ni antara contoh. Yang ni saya rasa kita semua pernah tengok lah bentuk-bentuk yang menunjukkan pandu arah. GPS dalam kapal terbang. Kebanyakan sistem penerbangan membenarkan kegunaan alat GPS biasa dalam penerbangan kecuali ketika mendarat dan berlepas, sama seperti alat elektronik yang lain. Jadi kalau kita tengok dalam kapal terbang ni, kalau cikgu pernah tanyalah dengan sepupu cikgu, seorang pilot tu, dia kata kapal terbang ni yang susahnya ialah menaikkan kapal terbang dan menurunkan kapal terbang sahaja. Tapi kalau bila dah berada dekat atas, kebanyakan dia menggunakan pandu arah GPS. Dia akan setting dah, siap-siap dah nak pergi mana. Kalau nak pergi ke Dubai ke, nak pergi ke Mekah ke, nak pergi ke England ke, nak pergi dekat US ke, dia dah setting dah koordinat tadilah, koordinat yang kita belajar tadilah. Koordinat apa tadi kita panggil? Koordinat apa tadi? Ada dua kan? Bentuk dia kan koordinat kan? DSM dan DD. Faham tak ni? Jelas? Kalau kita tengok dekat kad kahwin lah kan, kalau kita nak tengok kedudukan tu betul-betul tepat, dia ada DSM. Cikgu rasa DSM lah. Kebanyakan banyak dekat Malaysia ni banyak menggunakan DSM. Jelas tu? Kemudian larangan penggunaan GPS biasanya disebabkan oleh isu keselamatan, iaitu tidak mahu
penumpang memetakan jalan penerbangan. Okey, itu kalau siapa yang ada experience, okey, jadi biasanya kalau naik ke kapal terbang ni, biasanya kapten kapal terbang atau pramugara atau pramugari, dia akan cakap, okey, mohon untuk tutup atau switch off handphone. Okey, sebab dia tak nak dia akan baca data kapal terbang tu, baca data kita pula. Kita nak balik Malaysia, tiba-tiba data kita tiba-tiba baca nak pergi Korea. Dia dah pergi Korea lah, dia takkan pergi baca pergi ke ni. Jadi tu antara contoh lah. Okey. Okey, jadi ambil lah pengalaman. Okey, siapa yang ada pengalaman kat sini naik kapal terbang? Siapa ada pengalaman? Ada tak? Jangan bila sebut kapal terbang ni, jangan sebut kalau kapal terbang ni semestinya nak pergi luar negara. Tak semestinya. Kita pun boleh pergi luar negeri kan. Macam contoh kalau nak pergi Langkawi, malah nak bawa kereta, boleh pergi naik kapal terbang. Okey, ada? Pernah siapa yang pernah naik kapal terbang? Okey, kalau tak pernah, ini apa akan diberitahu lah. Okey, tutup, switch off handphone dan sebagainya. Okey, sebaliknya setengah penerbangan pula menyepadukan GPS ke dalam sistem hiburan penerbangan. Okey, sekarang kalau kita tengok, oleh sebabkan kemajuan teknologi yang tinggi sekarang, okey, dia bukan setakat untuk navigasi saja. Okey, kadang-kadang dia boleh settingkan sampai dekat channel tu, channel apa yang boleh ada. Okey, ingat dalam kapal terbang pun juga ada channel-channel yang tersendiri. Dia sama jugalah. Dia boleh setkan apa channel yang ada kat dalam kapal terbang tu. Okey, faham ni? Jelas? Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey. Boleh cikgu gerakkan kepada slide yang seterusnya? Okey. Okey. Jadi kalau kita tengok itu antara kegunaan GPS dalam kapal terbang. Okey, inilah. Dia dah setting dah mana arah nak pergi. Jadi kapal terbang tu akan bergeraklah ikut setting laluan yang hendak dilalui. Okey, kemudian pengukuran. Okey, peninjau dan pengukur tanah menggunakan alat GPS yang lebih mahal dan tepat untuk mencari sempadan, struktur dan penanda tinjauan dan untuk pembinaan jalan. Okey, ini adalah pengukuran. Okey, kalau zaman-zaman dulu pengukuran biasanya sangat tidak tepat. Okey, tak tepatlah ukuran tu. Tapi sekarang dia dah boleh gunakan mapping. Okey, daripada mapping tu nak tengok ni tanah saya punya berapa ukuran dia. Jadi dah boleh dapat data daripada situ. Okey, kalau dekat sini biasanya pengukuran tanah di Malaysia ni ada satu jabatan lah dipanggil sebagai JUPEM. Okey, kalau tak silap cikgu nama dia Jabatan Pemetaan Malaysia. Okey, JUPEM. Okey, ni adalah yang menggunakan untuk ukuran sesuatu kawasan. Okey ni. Jadi maknanya kalau kita tengok kat sini, dengan adanya GPS kat sini, dia boleh ukur. Ini adalah berapa ribu hektar kawasan ni. Kalau nak tengok kat sini, ada ni, dia boleh ukur kedalaman. Ni macam contoh ni lah, kalau ada GPS tu, macam contoh, nelayan sekarang dia boleh bergerak kawasan yang banyak ikan. Jadi ini adalah antara indikator-indikator yang menunjukkan penggunaan GPS. Faham ni? Pengukuran dan sebagainya. Kita dah sampai dekat penghujung. Penilaian. Sebelum cikgu pergi pada penilaian, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa nak tanya?
Okey, jelas? Jelas tentang DSM, jelas tak tentang DD? Okey, tahu tak ada berapa segmen dalam penghantaran GPS ni? Okey, ada berapa segmen penghantaran GPS yang kita kena tahu? Cepat, GPS ada berapa segmen? Boleh siapa-siapa respon? Ada berapa? 1, 2 dan 3. Mana satu? Okey, 3. Okey, yang ada dekat bumi berapa? Berapa segmen? Yang dekat angkasa ada berapa segmen? Okey, dekat bumi ada 2. Okey, betul? Okey, dekat angkasa ada berapa segmen? Okey, ada 1. Okey. Okey, okey, dalam tiga-tiga segmen tu, segmen yang mana yang boleh hantar dan terima data? Segmen yang mana yang boleh hantar dan terima data? Kita ada 3 segmen. Segmen yang mana tu? Boleh siapa nak respon? Okey, jawapan dia ialah segmen kawalan. Kita tak panggil segmen bumi kan? Okey, segmen kawalan. Okey, jadi kawalan ni boleh hantar dan juga dia boleh terima. Okey, kalau segmen pengguna, dia boleh terima saja ke atau dia hantar saja ke atau dia boleh dua-dua sekali? Kalau segmen pengguna. Okey, hantar sahaja ke atau terima sahaja ke atau hantar dan terima sahaja? Kalau segmen pengguna. Okey, terima sahaja. Okey. Okey, dia macam ni Kalau dalam segmen kawalan tadi dia boleh hantar dan terima. Tapi kalau macam kita punya segmen pengguna tu, tengoklah macam contoh kalau sekarang ni kalau katakan kita nak navigasi, kita terima sajalah sebab macam contoh katakan cikgu tak pernah pergi Taiping contoh. Okey, jadi cikgu tak tahu nak jalan nak pergi Taiping. Jadi apa cikgu gunakan Waze, lepas tu cikgu type nak pergi Taiping. Okey, jadi dia akan setting. Tu mana terima saja. Tapi kadang-kadang dia boleh juga hantar jangan silap itu. Tapi dia bukan dua hala, dia satu hala je. Kalau terima saja, kalau dia hantar saja. Macam contoh kalau hantar, contoh dia apa tu? Kita nak hantar, kita nak call kan. Kita nak call tu adalah kita hantar sahaja. Dia tu je. Okey, faham tak ni? Jelas tak ni? Kalau kawalan dia boleh dua-dua secara dalam masa yang sama. Tapi kalau dalam handphone kita tu boleh hanya ada satu proses saja. Terima untuk GPS lah. Biasanya untuk terima tu untuk GPS saja. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, kalau tak ada apa-apa, okey, boleh salin soalan ni. Sikit je. Kita nak habis dah ni. Okey, siapa dah siap? Dah. Tulis. Tiga soalan saja. Okey, jadi siapa yang tak masuk kelas yang minggu lepas tu tolong tengok balik topik. Cikgu akan senaraikan balik list kelas yang kita dah buat. Okey, tapi ada juga yang itu hari cikgu tak installkan, tak dapat nak masukkan ke dalam YouTube sebab ada masalah dengan cikgu punya laptop lah. Okey, ada itu hari pun sekali cikgu masukkan yang form 4 punya pun yang dia ada gambar saja ada, suara je tak ada. Okey. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, jadi kita dah tamatlah untuk kita punya sukatan
kelas kita, okey, di SKP. Okey, jadi mulai minggu depan cikgu akan start dengan okey, mana satu kamu nak ni? Teknik menjawab soalan dulu ke atau teknik menjawab soalan senang cikgu dah bagi, tapi cikgu rasa bila tengok kamu jawab itu hari tak berapa baik. Kita ulang balik. Okey, tapi yang mana satu kamu nak? Teknik menjawab dulu ke atau kamu nak ulang kaji tingkatan 4 dulu? Yang mana satu? Kita nak start yang mana dulu? Format kertas soalan ingat lagi tak? Format kertas soalan ingat tak lagi? Ke dah lupa? Kertas satu ada berapa soalan? Boleh respon kat cikgu? Kertas objektif kita ada berapa soalan? Okey, betul. 40 soalan. Okey, kertas 2 kita ada berapa soalan? Senyap je. Okey, bahagian C ada berapa soalan? Ada berapa markah yang kita kena kutip? 20 kan? 10 soalan wajib, 10 soalan pilihan. Betul? Bahagian C kan? Okey, kertas 2 kita ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, jadi tu antara contoh yang kamu kena ingat lah. Okey, so macam mana? Nak buat ulang kaji dulu ke atau kita teruskan dengan teknik menjawab dulu? Setuju tak teknik menjawab dulu? Cikgu rasa kita pergi teknik menjawab dululah. Okey, ulang balik. Kita dah buat, bukan kata kita tak buat. Kita dah buat, tapi kita buat pun cikgu rasa tak efektif sangat. Okey, kita ulang lagi teknik menjawab. Setuju? Lepas ni kalau boleh jangan ponting lah. Cikgu rasa dengan ponting lah. Kita dah buat ulang kaji dah. Okey, kita dah buat ulang kaji dan tolong jangan ponting kelas. Tak apa, kalau katakan masalah lain dan sebagainya, cikgu pun tak ada masalah sangat. Cuma yang paling penting sekarang bila kamu buat tadi, nanti kamu tengok balik lah. Okey, dalam PDPR offline tu. Senang dia sekarang kita dah ada kemudahan macam-macam dah. Cikgu dah masukkan semua dalam YouTube. Jadi kamu nak sama ada kamu nak tengok tak tengok je. Okey. Jadi dah habis, nanti kita akan start minggu depan kita mulakan dengan teknik menjawab soalan. Okey, cikgu minta tolong habiskan semua modul-modul kamu tu. Nanti naik sekolah cikgu nak tengok. Okey, nota tolong siapkan. Okey, latihan kita akan mulakan lah. Latihan kita minggu depan. Okey, jadi dalam minggu ni cikgu akan start lah hantar semua PBD. Okey, jadi kamu lengkapkan PBD tu semua. Okey, jadi lepas ni senang dah. Kamu punya pentaksiran bilik darjah dah ada markah. Okey, lepas tu kamu punya yang kita nak selesaikan sekali yang paling penting sekarang ialah amali. Okey, amali kita banyak sangat gangguan. PKP ni banyak sangat gangguan. Okey, jadi tak ada apa lagi daripada cikgu. Okey, lepas ni stay fokus. Okey, belajar. Okey, jangan tinggalkan sekejap saja, tak lama. Okey, periksa bulan bila tu SPM? SPM bila tu? Cikgu nak ulang sekali lagi ni. Bila kat SPM tu? Yazir bila SPM? Tahun ni ke tahun depan? Bila kita punya SPM? Okey, bulan 2, 22. Jadi kita boleh mulakan sekarang lah. Okey. Jadi banyak sebenarnya kalau siapa nak berubah banyak masa sebenarnya. Okey, tapi janganlah berubah last minute. Berubah di waktu sekarang lah.
Jangan ambil masa terlampau lama. Okey. Jadi tak ada apa daripada cikgu. Okey, jadi semua soalan-soalan ni tolong siapkan dan tolong lengkapkan dalam SC2. Jadi naik sekolah ni nanti semua penilaian ni nanti cikgu akan nilai lah markah-markah kamu tu. Kat sinilah akan menentukan kamu dapat TP berapa secara keseluruhan. Okey, dan termasuk juga PBD yang cikgu akan hantar nanti. Okey. Okey, tak ada apa-apa lagi daripada cikgu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih semua.